Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi, apa khabar semua? Alhamdulillah, semua nampak segar-segar belaka, sihat alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pun bukan saja bagi kita ni sihat tubuh badan fizikal, tetapi juga berikan kesihatan yang baik untuk spiritual kita, untuk agama kita. Allah Subhanahu wa taala lorongkan kita untuk sama-sama berada di dalam Masjid Muhammad Al-Fatih Forest Heights pada malam ni untuk sama-sama kita solat jemaah. Solat jemaah di masjid ni salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Kadang-kadang doa sihat pun belum tentu lagi dipilih Allah untuk sikap ke masjid. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa kali terakhir saya datang di sini lebih kurang 2 bulan lepas. Betul tuan? Saya datang di sini 2 bulan lepas. Siapa ingat lagi saya sembang ke malam tu? Tajuk apa malam tu kita sembang? Ingat lagi tak? Ramai kan doktor-doktor datang saya setiap bulan kan? Jadi 2 atau 3 bulan lepas, kalau tak silap saya cakap pasal stroke. Kita bercakap berkenaan dengan stroke, pesakit angin Ahmad. Tak tukar. Boleh suruh? Salah sikit. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita nak bercakap dengan satu tajuk yang bagi saya dekat dengan masyarakat. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya selaku seorang pengamal perubatan, saya ada satu impian. Impian saya apa tuan-tuan? Supaya satu hari nanti rakyat Malaysia ni, kita ada satu kadar literasi ataupun kita faham pasal sakit kita, sakit apa kita sakit ni, kenapa doktor bagi kita ubat, dan kita boleh ingat nama setiap ubat yang kita ambil tu, dan kita boleh berbincang dengan doktor apa rawatan yang terbaik untuk kita sendiri. Itu impian saya tuan-tuan. Sebab sebelum daripada saya bekerja di Malaysia ni tuan-tuan, saya bekerja di United Kingdom. Lama saya dekat sana, lebih kurang 11 tahun. Di sana tuan-tuan, saya dapati satu perbezaan di antara UK dan Malaysia ni. Bila kita tanya pesakit dekat sana berkenaan dengan dia sakit apa, dia makan ubat apa, dia boleh bagi tahu saya satu demi satu ubat apa dia makan, kenapa dia makan ubat tu. Sebelum ni doktor bagi ubat A tetapi tukar kepada ubat B sebab tak sesuai, ada side effect. Dia boleh bagi tahu kita satu-satu. Dan bila kita nak bercakap pasal rawatan apa pun, dia boleh bagi kita option. Ada option A, B, C. Doktor rasa yang mana okey. Maksudnya dia kadar literasi berkenaan dengan kesihatan tu tinggi. Bila saya balik Malaysia 2020 tuan, waktu COVID, bila kita tanya pesakit, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada pengalaman yang sama. Pakcik makan ubat apa pakcik? Pakcik makan ubat yang putih bulat-bulat tu. Jadi bila sebut putih bulat-bulat ni, saya pun tak tahu ubat apa. Tadi pagi ada seorang makcik tanya saya, doktor, saya makan ubat yang warna oranye, hujung. Saya kata ni vitamin ke apa ni pakcik? Saya pun tak tahu. Jadi saya punya impian supaya kita buat sharing macam ni, supaya kita dekat dengan masyarakat, dan masyarakat kalau ada soalan apa-apa nak tanya berkenaan dengan sakit dia orang ataupun ubat apa yang dia orang makan, dekatlah. Sebab kadang-kadang tuan-tuan perempuan pergi dekat klinik kesihatan, tengok doktor sibuk sangat, tak sama hati nak tanya soalan banyak-banyak kan. Tengok doktor pun kalut sangat, jadi simpanlah soalan tu.
Jadi insya-Allah kita turun, kita jumpa masyarakat. Malam ni kalau tuan-tuan dan puan ada apa-apa nak tanya, soalan yang terbuku selama ni berkaitan dengan diabetes ataupun apa-apa lah yang berkaitan dengan perubatan, insya-Allah tuan-tuan boleh tanya. Dan kalau saya tahu jawapan tu, saya akan jawab sebisa mungkin insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, tajuk diabetes ni dia relevan dengan rakyat Malaysia, tuan-tuan. Saya nak skip slide ni, saya nak tunjuk gambar ni sebab dia benda yang sama je poin yang saya nak beritahu. Tuan-tuan kalau tengok gambar ni, tuan-tuan, di Asia Tenggara ni Malaysia adalah pemenang tingkat emas dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah kadar obesiti yang paling tinggi di Asia Tenggara. Kalau tuan-tuan tengok, kita dengan Thailand, kita sebelah-sebelah yang saya tunjuk. Saya ada pointer. Mana tak pointer? Yang ni kot. Ni laser pointer. Okey. Kalau tuan-tuan tengok di Malaysia ni, kalau kita letak 100 orang dekat dalam masjid ni, 45% daripada 100 orang tu adalah berkadar obesiti ataupun overweight. Maksud kata, kalau kita ada 100 orang dekat dalam ni, 45 orang adalah orang yang obesiti. Jadi satu kadar yang sangat merisaukan. Dan bila kita tengok gambar yang sebelah ni pula, kadar penyakit diabetes di Malaysia ni, ini gambar ni slide dia tahun 2016. Tapi pada tahun 2023 ni, 2024, kadar ni dah naik kepada 20%. Jadi kalau ada 100 orang dalam bilik, dalam masjid ni, 20 orang ada diabetes. Jadi sebab tu diabetes sangat dekatlah dengan masyarakat Malaysia ni. Dan kita terpaksa menanggung satu kos, dari segi kerajaan nak menanggung kos yang tinggi untuk merawat komplikasi daripada penyakit diabetes. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, sekali satu malam kita masuk hospital dekat STJ ni dekat Seremban atau hospital Polisen, satu malam kos dia lebih kurang dalam RM700, tuan-tuan dan puan. Kalau yang siapa pernah masuk hospital tu, bila keluar kan, bil dia kosong. Kosong tu sebab kita umur atas 60 tahun, ataupun kita ni pekerja kerajaan, ataupun kita ni pesara. Jadi kita dapat bil tu kosong sebab kerajaan subsidize. Untuk orang biasa pun yang bukan kerja kerajaan, masih lagi kerajaan subsidize. Sebab tu bil kita berapa RM10 je. Paling-paling pun RM30-40 sahaja bila kita keluar hospital. Kos sebenar satu malam RM700. Sebab saya di hospital Polisen, kadang-kadang saya dapat pesakit yang international. Baru 2 hari lepas saya dapat seorang masalah daripada Australia. Dia duduk dekat Kuching, tapi jalan-jalan dekat sini kena penyakit diabetes. Memang diabetes lah, gula dia tinggi sangat, sampai kena masuk hospital. Itu nanti bil dia bila keluar memang dalam RM3,000 jugalah. Itu kos yang kerajaan kita terpaksa tanggung lah untuk pesakit diabetes. Orang Malaysia ni, tuan-tuan, kita walaupun negara kita kecil je, ada 30 juta sahaja rakyat Malaysia, tetapi kita adalah pengguna ke-8 gula yang tertinggi di dunia ni. Secara puratanya, rakyat Malaysia mengambil lebih kurang 26 sudu gula setiap hari. Tuan-tuan, okey ke ni? Saya dengar macam bergema sikit. Okey ke? Kuat sangat? Okey, yang kat belakang okey. Rakyat Malaysia minum lebih kurang 26 sudu gula pada setiap hari. Satu kadar yang sangat tinggi. Kalau teh tarik berapa, tuan-tuan? Satu cawan teh tarik berapa gula? 11, 12. Itu kedai mamak yang tak kedekut susu lah. Secara purata 7 ke 8 sudu gula. Jadi kalau ada orang yang minum teh tarik 3 cawan sehari, daripada teh tarik pun sudah ada 21 sudu gula. Ini belum kira nasi lemak lagi. Daripada nasi tu pun ada gula, santan dan sebagainya. Belum kira lagi tengah hari makan malam kuih-kuih gitu dan sebagainya. Jadi banyak rakyat Malaysia ni pengguna ke-8 tertinggi di dunia. Negara kita kecil, tapi
Siapa jadi token gula dekat Malaysia, insya-Allah kaya. Sebab kita guna gula banyak. Dan apa yang lebih menakutkan tuan-tuan dan puan, 1 daripada 5 orang yang ada diabetes ni kebanyakannya akan meninggal disebabkan serangan jantung. Okey, kalau ada 5 orang diabetes, seorang daripada 5 tu akan kena serangan jantung. Jadi sebab tu hari ni, malam ni kita nak bercakap berkenaan dengan diabetes sebab dia dekat dengan kita. Kalau tak kita, mungkin saudara kita, mungkin ahli keluarga kita yang kena, dan kita nak ambil tahu apa benda yang sepatutnya kita tahu dan apa langkah pencegahan dan apa yang kita boleh tahu lagi pasal diabetes. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan malam ni pun, insya-Allah kita boleh sama-sama bincang. Baik, itu sekitar pandang berkenaan dengan keadaan diabetes di Malaysia. Okey, tuan-tuan tengok dekat slide ni saya ada terangkan secara ringkas diabetes ni ada 3 jenis. Type 1, Type 2 dan gestational diabetes. Yang type 1 dengan gestational ni saya tak nak sentuh panjang lah, tapi saya akan bagi tahu juga. Untuk type 1 diabetes ni, dia terjadi apabila seseorang tu, bila dia lahir, dalam badan dia ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia punya organ pankreas tu tak menghasilkan insulin. Jadi dekat bahagian perut kita ni tuan-tuan, dekat sini ada satu organ nama dia pankreas. Pankreas ni bentuk dia macam daun, kecil je. Tapi dia sangatlah penting sebab dia menghasilkan insulin dalam badan kita. Dan insulin inilah yang kontrol gula dalam darah kita. Bila kita makan, bila kita minum, insulin ni akan convertkan gula yang berlebihan ni dan dia simpan elok-elok kat dalam hati kita, hati sebelah kanan. Jadi apa yang jadi dengan type 1 ni, kanak-kanak ni dilahirkan dia tak ada sangat insulin. Dia ada pankreas tapi pankreas dia tak menghasilkan insulin. Jadi selalunya kita akan diagnose pesakit type 1 ni pada ketika usia kecil lagi. Umur 2-3 tahun, kadang umur 5-6 tahun dah kena pakai insulin. Okey, yang ni dia memang kena cucuk insulin sebab dia sendiri tak ada insulin. Kalau kita bagi makan ubat diabetes pun tak jalan. Ini untuk type 1 diabetes. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini kebanyakan orang kita kena ni kita panggil type 2 diabetes. Dan apa yang merisaukan, dulu ataupun secara purata orang kena diabetes tahap 2 ni, bukan tahap 2, type 2 diabetes ni selepas umur 35 tahun. Selepas umur 35 tahun disebabkan pengambilan gula, berat badan berlebihan, hidup yang sedentary, tak aktif dan sebagainya, boleh kena diabetes. Jadi kalau siapa yang umur dah 35 ke atas, saya pun 35 dah boleh buat saringan, buat medical check up sekurang-kurangnya setahun sekali. Okey. 2 minggu lepas saya diagnose type 2 diabetes ni dekat seorang adik perempuan kat Hospital Polisen, umur baru 16 tahun. Baru tingkatan 4. Masa dia bukan type 1 Adik ni saya ingat type 1, rupa-rupanya dia type 2. Type 2 ni maksud dia sepatutnya dia kena lambat lagi. Tapi inilah yang sekarang ni yang kita nampak berlaku di Malaysia. Ramai kanak-kanak yang di sekolah menengah dah kena ambil insulin. Macam adik yang saya cerita ni, saya tanya dia dekat waktu ward round tu, adik punya diet macam mana? Hari-hari adik ada ambil air manis ke? Kebetulan mak dia ada kat sebelah. Mak dia kata, ni hari-hari minum air tin. Hari-hari minum air tin, doktor. Saya pun tak tahu dah nak cakap macam mana dekat dia. Dia kata, mana ada hari-hari? Ada hari yang miss, dia kata. Tapi kebanyakan hari dia memang ambil air tin. Jadi adik ni saya terpaksa startkan dia dengan insulin. Bayangkan dia kena cucuk 4 kali. Breakfast, makan tengah hari, makan malam, nanti sebelum tidur lagi sekali. Jadi dengan nak sekolah lagi, dengan nak bawa pen insulin pergi sekolah dan sebagainya, dia akan limitkan pergerakan dan sebagainya. Jadi kita tengok benda ni semakin lama semakin awal lah rakyat Malaysia ni kena diabetes. Untuk gestational diabetes ni adalah diabetes untuk orang perempuan yang tengah mengandung. Yang ni kadang-kadang dia tak ada diabetes pun, tapi bila mengandung ni hormon dia kacau sikit, dia ada risiko untuk kena diabetes. Orang rumah saya pun 3 kali mengandung, 3 kali kena diabetes ni. Tapi Alhamdulillah lepas dah bersalin, tak ada dah lah diabetes.
jaga diet dan sebagainya pun cukup dah. Dia tak makan ubat pun lah sebab tak tinggi sangat. Tapi ada sebahagian kecil yang dia kena diabetes ni waktu mengandung, lepas dah bersalin pun masih lagi kena terus makan ubat. Yang ni kesianan juga kadang-kadang. Cumanya dia kalau dia jaga makan ubat, jaga pemakanan dia dan amalkan gaya hidup yang lebih aktif daripada sebelum ni, ada potensi untuk dia reverse balik untuk diabetes ni. Sekejap lagi kita akan cakap pasal rawatan Okey. So kita dah tengok realiti diabetes, kita dah tengok berapa jenis diabetes yang ada. Sekarang kita nak tengok yang ni, saya rasa penting sebab kadang-kadang kita pun mungkin ada simptom-simptom ni. Simptom-simptom diabetes ni selalu yang saya tengok dekat ward, bila pesakit saya masuk sebab benda lain. Kadang-kadang masuk sebab jangkitan kuman paru-paru, tapi bila dekat kecemasan tu kita cek gula dia sampai 27. Tinggilah gula dia. Jadi bila tinggi gula, kita suspect dia ada diabetes juga. Yang sebelum ni dia tak tahu lah dia ada. Jadi kita tanya dia, Acik ada tak sebelum ni kerap sangat nak pergi kencing malam-malam? Itu simptom dia yang pertama. Malam masih kerap bangun untuk pergi kencing. Yang kedua, Acik kerap tak rasa sepanjang hari ni dahaga je, Acik nak minum air saja. Ya doktor, tapi saya ingatkan sebab panas. Yalah, sekarang ni pun musim panas dia juga. Tapi orang diabetes ni dia akan sentiasa rasa dahaga. Nak minum, nak minum. Lepas dia minum banyak, sepanjang hari dia asyik pergi tandas untuk kencing. So asyik kencing, asyik minum, dan kencing malam tu kerap 2-3 kali kena bangun. Ini kalau kita ada ataupun ahli keluarga kita ada simptom ni, kita kena pergi buat saringan kencing manis dekat klinik kesihatan yang berdekatan lah. Okey. Yang seterusnya, mata kabur. Tiba-tiba ni mata kita ni asyik nampak macam berpasir, dia tak berapa nak nampak sangat. Kita pergi jumpa dulu optometris. Mungkin kita perlu pakai spek saja, mungkin rabun saja. Tapi berkemungkinan juga kita penghidap penyakit diabetes. Jadi bila kita buat saringan awal, doktor boleh detect diabetes kita awal, doktor boleh buat intervensi awal. Jadi komplikasi mata kita tu boleh dirawat seawal mungkin. Ini penting untuk kita detect awal. Yang kemudian dia ni asyik selalu sakit je. Orang lain sakit, dia sakit, demam dan sebagainya. Orang lain sihat pun dia sakit juga. Dan bila dia demam ni, dia susah nak sembuh. Ini pun tanda-tanda orang yang ada diabetes. Orang yang ada diabetes ni, tuan-tuan dan puan, dia punya immune system dia rendah. Bila immune system rendah, apa-apa penyakit yang datang dekat persekitaran dia, dia senang nak dapat. Dan dia susah nak lawan dengan virus ataupun bakteria yang menghidap tu. Jadi itu antara simptom-simptom dia. Dan yang terakhir sekali, bila luka dia lambat sembuh. Luka dia lambat sembuh. Tadi pak mentua saya ada dekat rumah tadi, dia baru balik petang tadi. Dia ada luka dekat kaki. Luka dekat kaki ni kita panggil ulcer lah, diabetic foot ulcer, ada ulcer sikit. Dia datang rumah saya 2 bulan lepas dah ada. Tadi baru lega. Saya tengok tadi tu dah kering, dah elok dah. Tapi ambil masa 2 bulan. Kita kalau luka sikit, seminggu paling-paling pun dah hilang kan. Tapi kalau kita lambat sangat diabetes luka kita tu nak sembuh, jadi kita kena hati-hati, berkemungkinan kita adalah pengidap diabetes. Ini simptom-simptom. Bila tuan-tuan dan perempuan ataupun ahli keluarga ada simptom macam ni, kita akan pergi jumpa doktor dan doktor akan buat ujian darah. So sekarang ni ujian darah doktor buat apa? Mungkin perempuan dan tuan-tuan pun pernah try benda ni. Yang pertama sekali, darah puasa. Darah puasa ni kan kadang-kadang kita nak pergi ambil darah, doktor kata, "Pakcik, jangan sarapan pagi. Datang ke hospital ataupun klinik esok, jangan makan dulu, ambil darah dulu." Itu darah puasa. Bila kita buat darah puasa, berapa bacaan meter tu nak kata kita ni ada diabetes, bacaan dia 7.1. Macam kita cek gula tu kan, kalau kita cek lepas makan memanglah tinggi. Tapi kalau kita dah puasa, sepatutnya darah puasa itu kurang daripada 6. Kalau 6 sampai 7 kita panggil pre-diabetes. Ni untuk orang-orang muda macam saya ni,
mungkin tak ada diabetes lagi, tapi cek darah puasa rupanya 6.5. Kalau 6.5 tu dia dah borderline, dia dah nak masuk ke diabetes dah, kita panggil pre-diabetes. Kalau 7.1, ini kita panggil pengidap diabetes. Dan dia kena pairkan. Darah 7.1 kita dah satu dah, kita pairkan dengan simptom yang saya sebut tadi. Sebab tu doktor akan tanya juga, pakcik ada tak kencing kerap sangat, kencing malam kena bangun, asyik rasa dahaga? Ada lah doktor. Okay, jadi bila ada simptom-simptom ni satu, darah puasa pun lebih daripada 7.1, jadi ini kita panggil diabetes. So waktu tu doktor dah boleh start treatment lah. Sekejap lagi kita akan bercakap tentang rawatan untuk diabetes ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan buat satu darah, yang ni kita tak ambil dekat sini, kita ambil dekat sini, HbA1c. Okey, so darah ni doktor selalunya akan guna yang pertama sekali untuk diagnose, tetapi selalunya sekarang ni HbA1c ni digunakan untuk monitor progres pesakit diabetes. Yang dah ada pesakit diabetes, yang dah duk makan ubat, yang dah memang ambil insulin, doktor 6 bulan sekali doktor akan buat darah HbA1c ni. Kita pergi KK, dah ambil darah seminggu sebelum jumpa doktor kan. Jadi doktor akan tengok darah HbA1c. Pakcik, darah HbA1c pakcik ni 10, tinggi lagi ni. Kita target 6.5. Untuk pesakit diabetes 6.5 tu kita punya target lah. Tapi kalau atas pada tu masih lagi belum kontrol elok. Dan darah HbA1c ni, ini yang selalu kita tangkap pesakit tak makan ubat ni. Dia tak makan ubat, dia pergi beli ubat kat TikTok. Kemudian dia tengok lagi seminggu nak jumpa doktor, dia pun hari-hari makan ubat. Dia kata ni kalau tak makan ubat nanti doktor perasan. Tapi bila doktor buat darah HbA1c ni, dia tengok gula dalam darah selama 3 bulan lepas, bukan selama 3 hari lepas kan. Jadi doktor boleh detect, pakcik ya ke makan ubat ni. Saya tengok HbA1c pakcik makin naik ni. Jadi ini darah yang bila kita tengok tak kontrol, kita tahulah sama ada pesakit tak makan ubat ataupun dia dah makan tapi sebenarnya ubat kita tu tak cukup lagi. Mungkin kita dah perlu tambah insulin dah pun. Ubat makan saja mungkin dah tak cukup. Baik, itu darah HbA1c. Yang ketiga, minum air gula. Yang ni kita panggil Oral Glucose Tolerance Test, OGTT. Yang ni orang-orang perempuan yang mengandung semua akan pergi buat test ni lah. Minum air gula. Nak buka buku dekat KK, nanti doktor akan suruh minum gula. Lagi 2 jam selepas tu doktor akan cek balik gula dia. Dia cek darah dia, tengok gula dia tinggi ke tak tinggi. Kebanyakannya kalau dia lebih daripada 7.8, maksud dia pesakit tu kita dah consider dia dah ada pre-diabetes. Dan untuk perempuan mengandung ni lagilah kita kena strict. Sebab tu kadang-kadang bila kita diagnose dengan air gula ni, dia punya gula dalam darah tinggi, doktor kadang-kadang terus tak insulin. Tak sempat nak makan ubat, doktor kata kena ambil insulin terus. Sebab dia kalau kita tak ambil sepanjang 9 bulan kita mengandungkan anak kita tu, bukan kita lah yang kat belakang, dia akan efek baby. Macam-macam efek dari segi pembesaran baby, otak dia dan sebagainya, semua akan efek. Jadi doktor memang sangat particular. Kalau perempuan, ibu-ibu mengandung dah ada gula tinggi, dia akan kontrol. Kena pakai insulin, kena pakai insulin lah. Okay, itu macam mana doktor nak diagnose diabetes. Tuan-tuan dan perempuan kalau ada soalan sambil-sambil tu boleh angkat tangan, boleh tanya saya. Okay? Saya boleh diberhentikan insya-Allah. Okey, kita dah nak tengok sekarang ni apa komplikasi diabetes. Ni banyak diabetes ni kalau saya boleh simpulkan, bila kita tak kontrol, dia boleh makan diri kita ni daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Daripada atas kita ada otak kita, boleh kena stroke. Diabetes adalah salah satu daripada 3 punca utama stroke. Stroke yang kita bincang 2 bulan lepas tu, saya sebut ada darah tinggi, kencing manis dan juga kolesterol. Jadi kencing manis salah satu yang menyumbang kepada salur darah di otak kita tu makin tahun, makin bulan berangsur, makin rosak kita punya salur darah tu. Dan bila salur darah ni rosak, tuan-tuan dan perempuan, dia bukan rosak di satu bahagian. Kalau di otak pun dia rosak,
di jantung pun dia boleh rosak, di buah pinggang pun dia boleh rosak, di hujung tangan dan di hujung kaki pun dia boleh rosak. Itu salur darah. Yang kedua yang rosak, saraf kita. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan ada rasa semut-semut. Rasa semut-semut dekat tangan, kebas-kebas kebas-kebas dekat kaki, rasa semut, pijak, rasa macam pijak atas kapas. Itu sebenarnya petanda-petanda saraf kita sedang rosak. Dan berkemungkinan besar kita adalah penghidap penyakit diabetes juga. Okey. Saraf rosak ni ada banyak punca lain lagi. Tapi diabetes adalah salah satu punca utama. Punca utama saraf kita rosak. Jadi kebanyakan tadi pun saya ada perkongsian dengan Persatuan Wanita. Dia orang buat acara brisk walk, jalan kaki beramai-ramai. Dia minta saya sampaikan pengisian. Salah satu soalan dia kata, makcik ni ada masalah saraf doktor. Bila tanya dia sakit dekat mana, apa, semut-semut dekat mana apa semua, dia cerita dekat dua-dua tapak kaki dia sampai dekat buku lali dia. Tangan belum lagi, dia kata tangan okey lagi. Jadi bila saya tanya dia, ada rupanya memang dia ada kencing manis dan dia dah memang ambil makan ubat dan juga ambil insulin. Jadi ini salah satu yang kita nampak. Yang ketiga, mata. Mata kita ni boleh kena katarak. Katarak ni adalah penyakit ketuaan. Makin kita menginjak usia tua, risiko untuk kena katarak ni makin tinggi. Tapi kalau ada diabetes, tak tua lagi pun dah boleh kena katarak. Jadi katarak salah satu, dan banyak lagi penyakit-penyakit mata yang boleh muncul dengan diabetes. Kita ada diabetic retinopathy. Yang ni maksud kata saraf mata kita tu, optic nerve mata kita tu rosak. Dan salur darah yang bagi oksigen, nutrien dekat mata kita ni, yang kita tengok ada merah-merah ni kan, banyak salur darah kecil-kecil kan. Salur darah ni boleh rosak pun tuan-tuan dan puan-puan kalau kencing manis kita tak terkawal. Yang seterusnya, buah pinggang. Buah pinggang ni banyak kita tengok sampai kena cuci buah pinggang. Mungkin di kalangan kita tak ada lah kot yang kena cuci buah pinggang kat sini. Kalau ada, mungkin boleh relate dengan apa yang saya nak cakap ni. Cuci buah pinggang ni tak senang tuan-tuan. Dia nak cuci kena 3 kali seminggu. Kita punya jadual dekat Malaysia ni sama ada Isnin, Rabu, Jumaat ataupun Selasa, Khamis, Sabtu. Itu pusat dialisis standard seluruh Malaysia, itu je jadual dia, 2 je. Isnin, Rabu, Jumaat, Selasa, Khamis, Sabtu. Hari Ahad semua orang cuti. Jadinya sekali pergi cuci darah 4 jam. Kita kena sambungkan wire tu dekat tangan kita dan juga mesin dialisis tu 4 jam. Habis kita cuci darah tu, balik rumah selalunya kebanyakan pesakit dah tak larat nak buat apa-apa dah. Memang terlalu penat lah, dia dah tak larat nak buat apa-apa. Esok rehat, lusa pergi pula. Dan benda ni kita kena buat seumur hidup. Kita kena buat seumur hidup. Jadi bila kita kata tuan-tuan dan puan, doktor kata pakcik kena exercise sikit ataupun banyakkan berjalan sikit. Kita exercise tak banyak pun, 20 minit 3 kali seminggu. 20 minit 3 kali seminggu tu kita rasa lama. Tapi kalau kita comparekan dengan 4 jam 3 kali seminggu kena dialisis tu, dia tak adalah lama sangat sebenarnya 20 minit tu. Jadi kita tengok pesakit diabetes yang kena dialisis ni susah nak pergi berjalan, nak pergi bercuti, melawat cucu yang jauh pun susah. Sebab apa? Dia tak boleh nak tinggalkan pusat dialisis dia tu. Kalau nak pergi, dan contoh dia nak pergi Perlis, dia selalu cuci darah dekat Seremban ni. Nak pergi Perlis bukan dekat, mungkin 3-4 hari juga kena pergi. Jadi dia nak cuci darah tu, dia kena telefon pusat dialisis private dekat sana dulu, minta pusat dialisis dekat Seremban ni buat surat rujukan. Dia bawa surat tu pergi sana, buat dialisis dekat sana sepanjang dia holiday kat sana lah, dan kena bayar. Yang tu tak tanggung lah, yang tu memang kena bayar sendiri. Setiap kali dialisis, RM300. Jadi dekat Negeri Sembilan ni alhamdulillah lah, saya pun syukurlah untuk orang Islam kita, MAENS, Pusat Zakat Baitul Mal, menyediakan bantuan sponsorship
untuk pesakit-pesakit yang kena cuci darah. Jadi kalau dekat ward saya tu ada pesakit Muslim yang kena cuci darah, kata tak apa makcik minta anak isikan borang application untuk Baitul Mal ni, nanti Baitul Mal akan uruskan. Jadi kos-kos untuk dialisis, contoh bayang sekali dialisis 300, seminggu dah 900, sebulan dah 3,600. Itu baru nak dialisis, belum kira ubat-ubat untuk dialisis lagi. Jadi sebulan 5,000 memang tak cukup. Jadi Negeri Sembilan ni alhamdulillah kita ada Baitul Mal yang memang boleh sponsor orang Islam kita. Cuma saya sedih jugalah, kadang-kadang saya ada juga pesakit India, China yang diorang ni tak ada sponsorship. Diorang sama ada bayar sendiri ataupun pusat kebajikan JKM ada sponsor tapi sikit. Dia tak sponsor semua, dia bagi sikit. Diorang kena fork up your own money untuk bayar untuk dialisis. Jadi yang lebih mudah daripada cuci darah ni apa tuan-tuan, kita elakkan daripada kena cuci darah lah. So jaga buah pinggang kita. Kalau ada kencing manis, jaga kita punya kencing manis. Yang kelima, serangan jantung. Okey, macam saya sebut tadi, bila dia rosakkan salur darah kita, dia tak rosakkan satu tempat. Kalau dah dekat otak rosak, dekat jantung boleh jadi rosak juga, dekat buah pinggang kita pun boleh jadi rosak juga. Jadi jantung dia akan lead kepada serangan jantung, heart attack. 2 hari lepas saya on call, ada seorang pesakit perempuan umur baru 44 tahun. Muda lagi, 44 tahun, anak pun sekolah lagi, dah kena serangan jantung yang serius. Jadi saya kena refer dia ke Serdang lah. Sebab dekat Negeri Sembilan ni kita tak ada angiogram. Tuan-tuan kalau kena serangan jantung dekat Negeri Sembilan sampailah ke Melaka dan Selangor, semuanya pusat dekat Serdang sahaja. Jadi hospital Serdang ni dia kena jaga tiga negeri, daripada Melaka sampailah ke Selangor. Jadi itu sahaja yang ada center untuk buat angiogram. Angiogram ni apa? Yang masuk wayar tu, salur darah, dia tengok sampai ke dalam jantung kita tu, salur darah mana yang tersumbat. Kita ni kena serangan jantung sebab salur darah mana yang tersumbat. Dan kalau dia dah jumpa, dia akan pasang stand untuk buka balik saluran yang tersumbat. Jadi waktu menunggu sangat panjang. Sebab Serdang saja yang boleh buat. Kalau kita refer, sebab serangan jantung ni selalunya berbulan-bulan lah baru nak dapat appointment. Baru appointment klinik, belum buat angiogram lagi. Kadang-kadang nak buat angiogram tu mungkin makan masa setengah tahun, setahun ataupun setahun setengah baru dapat. Jadi kalau ada medical card, tuan-tuan ada medical card, pergi private. Kalau hari ni telefon, esok pun boleh buat dah. Sebab dia orang bisnes kan. Jadi dia orang resource tu banyak. Jadi ini situasi yang berlaku di Malaysia. Kita sekarang ni sedang menguruskan pelbagai komplikasi yang berpunca daripada diabetes. Dan sebenarnya diabetes ni kita boleh elak. Kita boleh elak, dan kalau kita baru kena diabetes, sebenarnya kita boleh reverse balik kita punya diabetes tu dengan beberapa step yang kita boleh ambil. Okay, kita nak tengok rawatan untuk diabetes. Bila doktor kata kita nak buat rawatan untuk diabetes, kita ada 3 objektif utama. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan, kita nak jaga kualiti hidup. Nak jaga kualiti hidup ni penting sebab kita nak main dengan cucu kita kan. Kita tak nak jadi atuk yang nanti cucu nak main pun kita tak boleh main dengan cucu sebab tak larat. Kaki dah kebas-kebas, dah kena cuci darah, cuci buah pinggang dan sebagainya. Jadi kita nak preserve kita punya kualiti hidup ni sepanjang yang boleh. Kita juga beriman kalau takdir Allah menentukan sebagainya, yang tu kita terimalah. Tapi usaha daripada kita adalah untuk jaga kualiti hidup. Yang kedua, kita nak kurangkan komplikasi yang saya sebut tadi, serangan jantung, kerosakan buah pinggang, stroke dan sebagainya. Dan yang ketiga, mengelakkan kematian pramatang. Dekat Malaysia ni, lelaki terutama sekali, sekarang ni saya dah nampak umur 40-an, baru 40-an dah kena serangan jantung yang ada sebahagiannya meninggal terus. Ada sebahagiannya meninggal terus. Banyak saya jumpa kes-kes yang macam ni yang saya sedih juga.
Sebab yang datang tolong jaga dia dekat ward tu, tengok isteri dia, tak pun anak sulung dia baru sekolah menengah. Anak sulung tengok baru sekolah menengah, anak yang kecil-kecil lagi ramai yang sekolah rendah, tapi ayah dah tak ada. Ayah dah tak ada sebab meninggal kena serangan jantung yang kita tak jaga. Yalah, ajal tu semua di tangan Tuhan, tapi kita kena usaha juga untuk jaga kualiti hidup kita. Kalau mati aksiden, umur 20 pun boleh mati aksiden, betul kan tuan-tuan, kalau ajal. Tapi bila kematian peramatan seperti serangan jantung dan sebagainya ni, saya rasa benda ni kita boleh ikhtiarkan untuk kita sama-sama elakkan. Okey. So kita nak tengok sekarang ni macam mana kita nak rawat. Kita nak tengok komplikasi diabetes, jenis-jenis diabetes, situasi diabetes kat Malaysia. Kita nak tengok sekarang ni apa rawatan, option rawatan yang ada. Kalau tuan-tuan tengok guideline daripada KKM, yang pertama sekali dia always tekankan non-pharmacological. Maksud dia rawatan bukan ubat. Kita tak nak guna ubat lagi. Sebelum ubat ada rawatan lain dulu. Okey, yang pertama sekali adalah ni gambar pinggan sihat Malaysia. Jaga portion makanan kita. Kita kena kaji balik tuan-tuan dan puan, untuk tengok balik kita punya hubungan kita dengan makanan. Apa kita punya hubungan dengan makanan? Adakah kita ni seorang yang kalau nampak makanan je nak makan? Ataupun kita mengikut nasihat Rasulullah SAW yang dah gariskan dekat kita hubungan kita dengan makanan ni macam mana? Rasulullah kata apa tuan-tuan? Rasulullah kata makan bila kita lapar, dan berhenti sebelum kita kenyang. Bukan nampak makanan kena makan. Kadang-kadang kita tak lapar pun, tapi dah lalu depan kedai mamak, nak singgah saya pergi je. Allah, tengok kari sedap sangat, lajak pergi kedai mamak. Jadi kita kadang-kadang hubungan kita dengan makanan sekarang ni dah jauh terpesong. Kita makan, berhenti tepi jalan nak buat benda lain, tiba-tiba tengok ada orang jual donat, kita pun pergi beli donat. Jadi kita tak lapar pun. Jadi kita kena cuba ubah hubungan kita dengan makanan supaya kita makan ni sebenarnya untuk hilangkan lapar saja. Rasulullah suruh kita makan ni untuk hilangkan lapar, bukan untuk kenyang pun. Sebab tu dia kata berhenti sebelum kenyang. Sebab apa? Sebab nak hilangkan lapar je. Makanlah kamu untuk sekadar menegakkan tulang sulbi kamu, Rasulullah kata. Sekadar kita tak pengsan, sudahlah, macam itulah nak katanya. Dan Rasulullah pun banyak daripada kehidupan dia, hari-hari dia yang dia berlapar, banyak puasa daripada makan. Okey? Tapi saya tak nak tuan-tuan nak ekstrim sangat. Kadang-kadang tuan-tuan bila nak diet ni terus buat benda yang ekstrim, bolehlah bertahan selama seminggu. Lepas seminggu tu dah back to normal balik. Haji nak azan kan? Boleh. Kita bagi laluan untuk azan dulu . Telefon saya nak hantar link. Boleh. 0111 01 111 3 kali. Okey. 422 422 5585. 5585.
Ustaz nak hantar link apa? Link Facebook. Oh, link Facebook. Okey. Terima kasih. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Okey, insyaAllah tuan-tuan dan puan kita sambung sikit lagi. InsyaAllah lagi saya rasa lagi 10 minit kita boleh habis. Jadi yang pertama sekali saya sebut tadi, hubungan kita dengan makanan. Kita makan sekadar untuk kita hilangkan lapar dan bukan untuk kita indulge ataupun berseronok dengan makannya. Nampak makanan kedai ni viral, dimakan. Kedai ni viral, dimakan kan. Jadi yang terbaik yang saya rasa yang boleh kita amalkan secara berterusan adalah kita buat suku-suku separuh. Nasi sikit, protein sikit dan sayur ataupun buah-buahan separuh daripada pinggan kita. Dengan cara ni, apa yang baiknya, kita tak perlu tinggalkan makanan favourite kita. Kita nak makan masak lemak, boleh makan masak lemak. Kita nak makan kari ikan, boleh makan kari ikan. Nak makan kari ayam, boleh makan kari ayam. Tak perlu tinggalkan pun. Kadang-kadang kita ni ekstrim sangat nak ikut menu diet orang, kena makan salmon lah, apa avocado. Itu bukan kita punya diet orang Melayu. Bolehlah kita nak ikut seminggu, lepas tu tekak kita pun dah tak boleh nak terima. Lepas tu tak boleh nak makan. Jadi kita makan makanan kita, ulam-ulam kita dekat Malaysia ni cukup banyak dan cukup sedap. Kacang botol, ulam raja dan sebagainya sangat special. Banyakkan sayur-sayur, kurangkan portion nasi, dan nak makan lauk sedap-sedap tu makanlah, tak ada masalah. Saya suka cara ni sebab kita tak rasa hari-hari kita tu kita tengah diet. Sebenarnya kita jaga portion nasi kita je lah, jangan banyak sangat. Tu yang pertama. Yang kedua, saya nak kenalkan tuan-tuan dengan satu istilah yang kita panggil NEAT, N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Jadi kalau kita tengok kita punya pembakaran kalori setiap hari ni, kita rasa kita exercise tu lah bakar kalori banyak. Rupanya tak. Kalau kita orang yang average malam tidur 8 jam, selain daripada 8 jam tu kita berjaga. Kalau kita exercise 1 jam sehari, kita hanya bakar lebih kurang 4% sahaja pembakaran kalori untuk 24 jam kita hidup tu.
Tetapi dengan kita banyakkan need kita yang aktiviti bukan exercise. Non-exercise ni bukan exercise lah. Kita berjalan, kita main dengan cucu, kita parking kereta tadi, kita parking jauh sikit nak jalan masuk ke dalam masjid ni. Kita pergi ke Econ Safe pun kita parking jauh sikit supaya kita boleh banyak step. Itu semua adalah non-exercise. Dia bakal lebih kurang 63% lemak ataupun 63% kalori, bukan lemak kalori setiap hari kita. Lagi banyak daripada kita berjoging sejam. Jadi sebenarnya daripada kita nak fokus, kadang-kadang kita sakit lutut, tak ada masa dan sebagainya, kita banyakkan aktiviti-aktiviti need ni, non-exercise. Dekat rumah macam-macam, sapu sampah, vacuum lantai, kemas katil, tolong isteri masak dekat dapur, basuh pinggan mangkuk. Semua ni need. Semua ni non-exercise. Dan setiap step yang kita buat tu, dia burn kalori. Sebab tu ada sekarang ni kempen berjalan 10,000 langkah. Betul tuan-tuan pernah dengar? Sebenarnya asas dia daripada ni lah, teori ni. Teori non-exercise thermogenesis. Tuan-tuan banyak aktiviti bergerak hari-hari ni, bercakap, berjalan dan sebagainya, kurangkan duduk kat sofa tengok TV je, kita dah boleh bakar 63% kalori. Lagi banyak daripada exercise. So yang ni kita boleh amalkan. Graf ni tuan-tuan tengok ini perbezaan orang yang jalan 10,000 step dengan orang yang tak berjalan 10,000 step. Orang yang berjalan 10,000 step, yang lain-lain kalori burn semua sama. Tapi bila dekat need non-exercise activity, dia bakar sangat banyak kalori, jauh meninggalkan orang yang tak banyak bergerak. Jadi tuan-tuan bayangkan ini sehari. Kalau 2 hari, kalau 2 bulan, kalau 2 tahun, kalau seumur hidup dia memang orang yang mengamalkan asyik banyak bergerak ni, insya-Allah dia boleh kontrol berat badan dan boleh hilang berat badan, dapat berat badan yang ideal dan sihat, insya-Allah. Okey, itu 2 makan dan juga banyak bergerak. Kalau tak jalan juga penyakit diabetes ni, kita boleh minta maaf untuk berat badan, kalau kita cek kita baru kena diabetes, kita muda lagi baru kena diabetes, kita boleh reverse balik diabetes kita tu kalau kita hilang 6 ke 10% berat badan kita sekarang. Macam contoh saya sekarang 70 kilo. Saya cek gula saya dah pre-diabetic. Saya tak nak kena diabetic. Jadi apa yang saya perlu buat, saya perlu hilangkan lebih kurang 4 ke 6 kilo berat badan saya. So kalau saya dapat berat badan 65 pun cantik dah lah, untuk elak daripada kena diabetes. Jadi memang boleh reverse dan memang boleh elakkan daripada kena diabetes kalau yang belum kena lagi. Okey, berat badan. Okey, ni saya senaraikan nama ubat-ubat yang famous yang tuan-tuan mungkin ambil. Ini yang saya sebut awal-awal tadi tu tuan-tuan. Saya punya impian supaya kita semua ni nanti kadar literasi ubat-ubat kita, penyakit kita ni tinggi. Kita kenal ubat kita. Kita bukan sebut dekat doktor ubat saya tu yang bulat-bulat, yang putih tu doktor, ataupun ubat oren yang hujur tu. Kita nak dia hafal nama. Oh, saya ambil metformin 1 gram, 1 gram 2 kali sehari. Ataupun saya ambil gliclazide 60 mg sekali sehari. Kita nak pesakit kita boleh macam tu. Jadi tuan-tuan, perempuan kalau ada makan ubat, lepas ni balik berkenalan lah dengan ubat. Sebab lepas ni senang, doktor tanya, kita boleh bagi, oh sebenarnya saya ambil ubat ni doktor. Oh batuk lah pakcik, asyik batuk je, ubat ni side effect dia batuk. Contoh. Okay, sebab doktor boleh advice kita. Okay, jadi ini senarai ubat saya tak nak elaborate panjang lah. Saya rasa sebab dia lebih relevan kalau saya bercakap dengan pesakit diabetes saya yang ada kat depan saya lah. Okay, ini saya pun belum tahu lagi tuan-tuan makan ke tak ubat ni. Okay, yang seterusnya insulin. Okay, kalau doktor bagi ubat makan pun tak jalan juga, gula masih tinggi, ataupun dia dah ada komplikasi, datang dengan serangan jantung, doktor cek gula pun memang tinggi, ada diabetes. Jadi doktor selalunya akan start terus dengan insulin. Sebab diabetes ni tuan-tuan, lagi lama kita tak kontrol dia, tak basmi dia betul-betul, maksudnya insulin ni nak betul-betul turunkan gula tu, lagi cepat kita punya kerosakan yang berlaku tu. Kalau kita dah memang ada serangan jantung, lagi teruklah jantung kita tu, lagi lama kita biar kita ada diabetes. Jadi sebab tu
Diabetes ni kita kena tackle dia cepat dan agresif. Ni contoh-contoh lah Saya tunjuk pen ni. Kalau dekat Malaysia ni selalunya saya tanya makcik ambil insulin warna apa? Saya ambil yang warna kuning doktor, 3 kali. Nak makan pagi, tengah hari dengan makan malam saya ambil yang warna kuning. Nanti saya nak tidur malam saya ambil yang warna hijau ni doktor. Jadi saya tahulah insulin apa yang dia ambil tu. Ada orang cucuk insulin sehari sekali, nak malam nak tidur baru cucuk. Ada orang cucuk 2 kali sehari, sarapan pagi dengan makan malam. Ada orang cucuk setiap kali nak makan meal kena cucuk 3 kali. Ada orang cucuk 4 kali sehari. Jadi dia berbeza-beza ikut lifestyle kita dan apa yang kita bincang dengan doktor tu. Sebab kadang-kadang doktor kata pakcik dah kena cucuk insulin ni, saya rasa nak bagi pakcik yang 4 kali punya. Sebab dos pakcik ni tinggi sangat. Kalau saya nak bagi 2 kali ni mungkin kena cucuk 40, tinggi sangat. Jadi kita bahagi 4. Kalau kita bahagi 4 ni 40, 80 bahagi 4 ni baru 20 kan. Jadi tak adalah tinggi sangat 20. Tak boleh lah doktor, saya ni sibuk kan. Saya dah pencen ni macam-macam persatuan saya join kan, mesyuarat sini lagi dan sebagainya, kenduri lagi. Saya tak sempat. Cucuk 2 kali boleh tak doktor? Okeylah, boleh lah doktor bagi diskaun, cucuk 2 kali saja. Tapi kita kena monitor lah, takutlah nanti ada hypo. Hypo ni gula rendah sangat lepas kita cucuk insulin. Okey? Apa yang saya nak cakap pasal diabetes dan insulin ni, tuan-tuan, dia kalau insulin ni saja, saya memang kena ada pesakit yang ambil insulin. Semua ambil insulin ni, duduk depan saya. Yang tu baru kita boleh cerita ceramah pasal insulin lah. Sebab kalau saya cerita pasal insulin detail malam ni pun, tuan-tuan macam saya tak ambil insulin pun doktor. Jadi saya tak perlulah nak tahu detail lah. Itu sebab saya tak nak explain detail sangat. Tapi kalau ada siapa-siapa nak tanya nanti soalan, boleh tanya pasal insulin Okey, yang habis dah ni diabetes dan puasa. Okey, jadi menurut mufti wilayah yang saya ambil dekat website Mufti Wilayah Persekutuan, orang akan ada 2 soalan. Soalan yang pertama sekali, orang kencing manis ni boleh puasa ke tak boleh puasa? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kalau boleh puasa, nak buat apa dengan ubat kencing manis dia? So 2 soalan ni penting. Sebab kita ni bukan bulan puasa saja kita puasa, betul? Isnin, Khamis pun kebanyakan daripada tuan-tuan dan perempuan puasa. Jadi kita kena tahu bila kita puasa ni, yang pertama boleh ke tak boleh, yang kedua kalau boleh nak buat apa dengan ubat kencing manis kita. Datuk Mufti kata, kalau kita ni kategori pesakit diabetes yang high risk ataupun risiko tinggi, dibolehkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Maksudnya dia diberikan rukhsah supaya tak payah puasa. Siapa yang kita kata high risk ni tuan-tuan? Orang yang dia ambil insulin. Okay, yang pertama sekali ambil insulin, dos insulin dia tinggi dan dia banyak kali kena hypo. Dia ada risiko kena hypo. Hypo ni maksudnya gula dia rendah sangat. Jadi pesakit macam ni, doktor akan cakap, pakcik bulan puasa ni pakcik tak payah puasa lah. Pakcik tak payah puasa sebab risiko pakcik puasa tu lagi teruk daripada kalau pakcik tak puasa. Sebab pesakit macam ni kalau dia puasa, kita takut nanti gula dia drop sangat, dia boleh jatuh koma. Dan kita pernah tengok orang koma sebab gula dalam darah terlalu rendah. Kadang-kadang 1.2, 1.5 rendah lah gula dalam darah dia. Okey, sekarang ni Tuan Mufti kata kalau tak berisiko tinggi, dia ambil insulin tapi tak pernah kena hypo, insulin dia pun dos tak tinggi sangat, ataupun dia makan ubat je, dia tak ambil insulin. Jadi pesakit ni boleh nak puasa, boleh puasa. Insulin cucuk tak batal puasa Insulin cucuk tak batal puasa. Untuk ubat-ubat bila kita puasa nak buat apa? Ubat-ubat diabetes ni kebanyakannya, saya bagi contoh ini secara general. Tuan-tuan dan perempuan kalau nak puasa, kena betul-betul one to one dengan doktor lah tanya. Sebab ubat tuan-tuan ambil ni berbeza-beza. Tanya doktor-doktor, kalau saya puasa, ubat apa yang saya nak kena tukar? Ubat apa yang saya kena kurangkan? Secara general, kalau tuan-puan ambil insulin, nak puasa, insulin yang tuan-puan ambil waktu pagi tu, kalau yang ni yang contoh yang ambil 2 kali, insulin yang ambil waktu pagi tu ada 2 option. Sama ada tuan-puan kurangkan 50% insulin tu. Contoh kita ambil 12, selalu cucuk 12.
Kita cucuk 6 saja waktu nak sahur tu. Kita cek gula kita okey, cucuk 6 unit, lepas tu makanlah sahur kita. Itu option yang pertama. Jadi baki insulin yang lebih yang kita tak ambil 6 tu nak letak ke mana? Kita bawa ke buka puasa. So yang buka puasa tu sepatutnya kita ambil 12 kan, tapi kita tambahlah sikit jadi 18. Sebab buka puasa selalu orang kita makan banyak kan, sekali lagi moreh lagi, kita makan lagi. Jadi tak ada risiko untuk hypo sangat. Itu option yang pertama. Option yang kedua, dia ambil sikit pun insulin pagi, dia still hypo. Jadi apa yang dia boleh buat, pagi tu tak payah ambil insulin. Tapi sepanjang hari di puasa tu dia kena cek gula dia kerap sikit lah. Cek tengah hari sekejap lagi cek, sekejap lagi lepas asar cek, sebelum buka puasa kena cek lagi gula. Supaya apa? Supaya dia tak kena hypo. Tapi secara rule of thumb, puasa boleh untuk yang tidak berisiko tinggi, cucuk insulin boleh, tak batal puasa. Dan kalau kita nak puasa, kita ambil insulin, kita kena consult dengan doktor kita lah, nak adjust insulin kita macam mana. Sebab ada orang ambil insulin 4 kali ada yang ambil 4 kali ni dia lagi tricky lah, kita nak adjust insulin. Okay, last sekali saya nak rumuskan penyakit diabetes ni. Macam saya sebut tadi, Malaysia ni kita pemenang pingat emas untuk kategori diabetes paling tinggi di Asia Tenggara. Dan kita juga pemenang pingat emas obesity tertinggi di Asia Tenggara. Thailand nombor 2. Vietnam last sekali. Vietnam ni kurus-kurus orang dia. Sebab kalau tuan-tuan pernah pergi jalan Vietnam, banyak makan apa dia orang? Dia makan sup kan. Dia orang makan makanan nasional dia orang po. PHO. Po tu macam mi sup lah, kita panggil mi sup. Tapi kebanyakan makanan dia orang memang sup-sup je tuan-tuan. Kita kat Malaysia makanan nasional kita nasi lemak, roti canai kan. Okay, so benda yang banyak kalori, banyak minyak dan sebagainya. Jadi wallahu alam, saya rasa setakat tu dulu penyampaian saya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang kita sama-sama dapat ambil. Jadi saya buka lah kalau ada apa-apa soalan nak tanya. Saya ambil 1 atau 2 soalan sajalah kot kalau ada lah. Ya, Haji. Okey, soalan yang baik. Penggunaan stevia menggantikan gula putih. Jawapan ringkas saya sangat baik. Dia almost kita tak ambil gula langsung lah sebenarnya. Jadi stevia ni ataupun sekarang ni ada diabetes salt kan? Tuan-tuan boleh beli yang paket kuning tu, diabetes salt, ada stevia, ada HE apa? HO ke HE sugar. Yang baru tu lah, basically zero calorie lah. Jadi gula-gula ganti yang zero calorie ni tuan-tuan perempuan boleh ambil. Sebab kadang-kadang kita ni pergi makan, nak order air tak ada gula, rasa macam segan lah. Jadi tak ada duit ke kan, order air tak ada gula kan. Jadi order air, tak apa, order air kopi ke apa ke, tapi gula tak payah. Saya ada bawa saya punya gula sendiri. Saya kadang-kadang saya keluar makan kawan-kawan saya yang muda-muda pun, sebaya saya, dia orang bawa stevia dalam poket. Order air memang tak ada gula, sirap limau tapi tak ada gula. Lagi dia titik lah, 2-3 titik dah sedap dah air ni. Jadi soalan yang baik, boleh kita gantikan. Tadi saya buat program dengan kelab wanita kat Teluk Kemang kan, saya cerita tadi. Makcik tu buat apam apa ni, apam lah yang salut dengan kelapa tu kan. Dia guna stevia buat apam tu, tak guna gula putih. Sedap juga saya makan. So okey je sebenarnya, boleh je, banyak gantian yang kita boleh guna. Okey, lagi satu lagi saya ambil soalan kalau ada. Tak ada okey. Wallahualam, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi insyaAllah saya minta maaf lah dari pihak saya sendiri kalau ada tersilap cakap, tersalah info dan sebagainya. Itu dari kelemahan saya sendirilah. Wallahualam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as.